Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada hari ini Khamis 28 Sya'ban 1443 bersamaan dengan 31 hari bulan 3 2022. Kita teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Azkar An-Nawawiyah, kitab-kitab zikir yang dikumpul, yang disusun oleh Al-Imamul Hafizun Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam bab at-ta'awuz, baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim, kemudian baca bismillahirrahmanirrahim, al-fatihah, diikuti dengan amin dan surah selepas daripadanya. Baik para pelajar sekalian, kita mula dengan dalam kitab terjemahan muka surat 94, perkara yang ke-12, ta'awuz setelah doa iftitah. Dalam kitab Arab dia kata babut ta'awuzi ba'da doa istiftah. Bab at-ta'awuz, minta perlindungan dengan Allah Azza wa Jalla setelah kita baca doa iftitah. Mana tartib solatnya, mula-mula kita takbiratul ihram, kemudian doa iftitah, kemudian a'udzubillahi minasyaitanirrajim, barulah baca al-Fatihah. Tengok kata Nawawi rahimahullah, i'lam anna at-ta'awudz ba'da du'a al-istiftah sunnatun bil ittifaq. Bacaan doa istiftah, bacaan ta'awuz, ta'awuz tu tulis pelajar, bacaan a'udzubillahi minasyaitanirrajim, itu makna ta'awuz. Setelah doa iftitah, disepakati oleh para ulama hukumnya adalah sunat, bukan wajib. Sunnatun, sunat, tidak wajib. Bacaan tersebut adalah pembukaan bagi bacaan Al-Quran. Ingat para pelajar sekalian, bila kita nak baca Quran, kita kena mula dengan apa? A'udzubillahi minasyaitanirrajim. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Itu kena baca. Jadi kalau kita baca tengah-tengah surah, macam kita jadi imam solat ke, baca Quran saja ke, kalau tengah surah dia tak baca dah bismillah, dia baca a'udzubillahi minasyaitanirrajim terus kepada ayat sayaqulus sufaha'u minan nas amanar rasul. Tapi kalau kita baca awal surah, barulah ada bismillah, kecuali satu surah je, nama surah Al-Bara'ah, baru tidak ada. Ini amalan ini berdasarkan perintah Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. Maksudnya, dan apabila kamu membaca Al-Quran, bila membaca Quran, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah daripada syaitan yang terkutuk. Suratul Nahli ayat 98. Para pelajar tengok dalam kitab tu, Suratul Nahli dalam kurungan 16. 16 tu nombor surah, bukan nombor ayat tu. Lama mu salah kuk ceramah. Suratul Nahli ayat 16, cari tak jumpa, pak tua tak jumpa. Itu nombor surah, nombor ayat dia 98. Maknahu, menurut sebahagian besar ulama, maknanya di sisi jumhur ulama, majoriti ulama, Maksudnya apabila kamu hendak membaca Al-Quran,
mulalah dengan baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi kata Nawawi rahimahullahu taala, lafaz wa anna lafzal mukhtar, lafaz yang terpilih. Tulis kita belajar. Lafaz yang terpilih untuk ta'awuz iaitulah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tulis di kitab tu. Kita Arab ada, tapi kenapa penterjemah dia tinggal? Kata apa? Wa'lam anna al-lafzal mukhtar fi ta'awuz. Ketahuilah bahawa lafaz yang terpilih untuk kita berta'awuz iaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan riwayat yang kedua, tengok riwayat yang kedua bawah tu, a'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Aku minta berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada godaan syaitan yang terkutuk. Siapa baca hak yang kedua ni? Siapa selalu baca? Pagi-pagi ingat dah. Kalau nak tengok, Nawawi kata yang masyhur, yang terpilihnya yang pertama lah, yang pendek tu. Tapi ana sengaja baca yang kedua untuk masyarakat dengar. Oh, rupa-rupanya ta'awuz ni bukan satu lafaz, ada lagi lafaz lain. Kan? Ada lagi lafaz lain. Biar kita belajarlah pelbagaikan lafaz. Kalau orang dengar macam ustaz selalu baca ni. Baik, tapi kalau kita nak cepat, baca yang awal, auzubillahi minasyaitonirrajim, sudah. Tak apa nak lorak, auzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonirrajim. Ada lagi bacaan yang ketiga lebih panjang. Tengok hadis yang ke-119. Waruwina fi sunani Abi Daud wa Tirmizi wa Nasa'i wa Ibn Majah wal Baihaqi wa ghairiha, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mula membaca Al-Quran dalam solat. Maknanya sahabat dengar, Nabi baca perlahan je, tapi orang dekat tu dengar. Nabi kita baca, memulai bacaan dalam solat dia dengan ikut semua ni. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Tengok dia punya tukar riwayat dia. Ada kata dalam kitab terjemahan ni dia bawa hak mula-mula pendek sikit. Ana baca lagi kitab Arab lain. Kita baca hak dalam terjemahan supaya pelajar tak pening. Tengok mula. Nabi baca riwayat yang pertama, a'udzu billahi minasyaitonir rajim min nafkhihi wa nafsihi wa hamzihi. Tiga ni ada tambahan tiga ni. Biasa baca ke tak biasa? Mungkin raja dengar, jarang-jarang, tapi tak menjadi amalan. Sekarang ni kita boleh kita amalkan. Wa fi riwayatin, ada riwayat dia baca panjang lagi. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi. Dia tukar apa? Sikit-sikit pertukaran. Tengok makna dia. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk, daripada tiupan syaitan dan bisikannya. Waswah dia mari kacau kita, jangan. Dalam riwayat lain, aku berlindung kepada Allah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui daripada godaan syaitan yang terkutuk, daripada tiupannya dan bisikannya. Makna dia apa ni? Tulis pelajar.
dalam tafsir hadis, makna hadis ni dihuraikan oleh ulama, disebut perkataan hamzihi. Tengok dia kata hamzihi itu dengan ha. Hamzihi artinya kecanduan. Kecanduan apa ni? Tulis mula. Ada kata mu'tah, wahya al-junun, makna gila. Yakni minal jununi was-sara'. Aku minta berlindung Allah Ta'ala daripada permainan syaitan yang menyebabkan orang ni jadi tak khabar, jadi tak sedar, histeria kata orang. Itu doa histeria tulis ni. Wa nafkhihi dengan makna kesombongan, keangkuhan syaitan, minta berlindung juga. Wa nafsihi dengan sa, artinya syair, permainan syaitan lah tu. Mainan syaitan, kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada segala perkara yang dimainkan oleh syaitan. Habislah kita makna hadis ini. Tulis hadis 119 ini akhrajahu Abu Daud, kan Nawawi kata tadi, Abu Daud, Tirmizi, sanad dia hasanun ataupun sahih bisyawahidihi. Maknanya hasan bila dicampur-campur dia jadi sahih dengan syawahid yang ada. Mana bolehlah kita beramal. Kita baca sekarang ni, para pelajar kita tahu ta'awuz berapa lafaz ada? 3 lafaz, kan? A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahis samil alim minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, min a'udzubillahi samil alim minasyaitonirrajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi. 3 lafaz. Ini paling panjang sekali. Baik. I'lam, faslun, i'lam. Ketahuilah bahawasanya bacaan ta'awuz hukumnya sunat, bukan wajib. Sunat dan sunnah. Sunat itu makna tak wajib. Kalau kata sunnah, maka itu amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena ingatlah, walaupun dia tidak wajib, tapi dia termasuk dalam amalan yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita tak membaca? Apabila ditinggalkan, tak baca, tidaklah berdosa dan solatnya tidak batal, sama ada dengan sengaja atau terlupa. Awak tinggal tu kerana terlupa atau sengaja, tidak batal. Juga tidak perlu digantikan dengan sujud sahwi. Bacaan tersebut hukumnya sunat pada semua solat, sama ada fardu atau solat sunat, kena baca. Disunatkan pula dalam solat jenazah, termasuk solat jenazah. Kita boleh baca auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Menurut pendapat yang paling kuat, solat jenazah juga dibaca ta'awuz. Baca ta'awuz. Dan disunatkan pula bagi orang yang membaca Al-Quran di luar salat, bi ijma'in al-ulama. Sepakat ulama kata sunat. Bila-bila je kita nak baca Quran, termasuklah di luar salat, termasuk di luar salat, mana kita baca biasa luar ni, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kena ada juga. Wadih? Jelas? Baca ke tak? Waktu ngaji Quran baca? Alhamdulillah, kena baca. Tengok ni. Faslun. Wa'lam anna at-ta'awuz mustahabun fi rak'atil ula bil ittifaq. Ulama juga bersepakat bahawa bacaan ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, disunatkan pada rakaat yang pertama. Apabila tidak membacanya pada rakaat yang pertama, dilakukan pada rakaat yang kedua. Boleh kita pindah ke yang kedua. Apabila tidak dilakukan juga, maka dilakukan pada rakaat berikutnya. Timbul soalan, apabila pada rakaat pertama telah membaca ta'awuz, kita dah baca dah ta'awuz rakaat yang pertama, apakah disunatkan juga membacanya pada rakaat kedua? Kena juga.
Dalam hal ini ada dua pendapat dalam kalangan para sahabat kami. Pelajar-pelajar ingat, kalau Nawawi diterjemah dengan sahabat kami dalam kitab ini, maknanya ulama mazhab Syafi'i. Ulama mazhab Syafi'i. Yang paling benar, pendapat yang paling benar adalah sunat. Namun lebih ditekankan pada rakaat yang pertama. Rakaat yang pertama itu utama sekali. Kalau tak baca juga, baca rakaat yang kedua. Ini berbeza dengan kita belajar dalam Fathul Mu'in semalam. Kalau orang terluput takbir raya yang pertama, yang kedua pun Ibn Hajar kata tak baca. Ramli kata baca. Mana kalau orang tak baca pun tak apa, kalau dia baca pun ada pandangan dalam mazhab. Mudahlah sikit. Kalau pelajar, iyalah kita terimam ni panik juga. Kadang-kadang terlupa. Mari rakaat yang kedua pergi baca pula, apa nak buat? Kita kata itu jadi masalah kepada kita. Kena faham. Baik, timbul soalan. Apabila bacaan tersebut dibaca pada solat sirriyah. Tulis pelajar, nota di bawah. Sirri maknanya solat yang dibaca perlahan, seperti zuhur dengan solat asar, orang baca perlahan. Maka juga dibaca secara perlahan. Apabila dibaca pada solat jahriyah, solat yang dibaca kuat, subuh, maghrib, isya, apakah juga dibaca dengan kuat? Ada perbezaan pendapat. Kata kalau solat sirri semua sepakat kata sirri belaka. Tapi kalau solat yang kuat macam mana? Solat yang ada suara kuat macam maghrib, isya, subuh. Auzubillah kena kuat ke tidak? Pernah kamu dengar imam kamu baca auzubillahi minasyaitonirrajim dalam solat? Ada? Tak ada. Siapa betul sekarang ni? Baca ke kuat ke tak kuat? Tengok kita. Di antara ulama, kawan-kawan kami tu, tahulah penterjemah ni tak faham istilah. Di antara ulama mazhab Syafi'i, ada yang mengatakan hendaklah dibaca dengan suara perlahan. Kena baca perlahan. Jumhur ulama mengatakan bahawa dalam masalah ini, Imam Syafi'i memiliki dua pendapat. Pendapat pertama, sama antara kuat dan perlahan. Boleh dua-dua. Nak baca kuat boleh, perlahan pun boleh. Inilah yang beliau tegaskan dalam kitab kitab induk dia. Yang kedua disunatkan dengan suara kuat. Inilah yang beliau tegaskan dalam kitabnya Al-Imla. Al-Imla, nama kitab. Nama kitab. Ada di antara ulama yang ada yang mengatakan ada dua pendapat. Pertama dengan suara kuat, kena kuat juga. Pendapat ini disokong oleh Syekh Abu Hamid Al-Asfirayini, pimpinan ulama mazhab Syafi'i daripada Iraq. Sejawat dengan beliau Al-Mahamili. Mahamili kata apa? Yang lain ini juga dilakukan oleh Abu Hurairah. Ini pendapat Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sementara Ibnu Umar membacanya dengan suara perlahan, dan ini lebih sesuai dan lebih dipilih menurut kebanyakan pendapat ulama-ulama mazhab Syafi'i, wa huwal mukhtar, bahawa kita kena baca perlahan, jangan baca kuat, itu jelah. Jadi kesimpulannya, para pelajar, tanda. Kesimpulannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini di antara bacaan yang diperlahankan. Tak kiralah solat malam ke siang, solat jahri ke sirri, a'udzubillah kena baca koho. Bahasa Kelantan kata baca apa weh? Baca koho, baca perlahan. Tamatlah kita bab ta'awuz. Sekarang ni kita berpindah pula masalah yang ke-13. Babul qiraati ba'da ta'awuz. Bab bacaan selepas a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu, kita nak baca apa pula? Kita nak baca apa? I'lam anna al-qira'ata al-wajibah fi shalah. Ketahuilah bahawa bacaan yang wajib dalam salat.
dalam solat berdasarkan ijma' ulama. Sepakat kalau kata ijma' tu. Dan nas-nas yang saling menyokong antara satu sama lain. Mazhab kami adalah mazhab kebanyakan ulama bahawa membaca Al-Fatihah hukumnya wajib, rukun solat, dan tidak sah solat seorang tanpa surah tersebut apabila mampu membacanya. Manakala orang ini mampu membaca surah Al-Fatihah, dia tak baca, solat dia tidak sah. Ini disebutkan dalam hadis sahih yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita bersabda, apa? La tujzi'u salatun la yuqra'u fiha bi Fatihatil kitab. Maksudnya tidak sah salat yang tidak dibacakan Al-Fatihah dalamnya. Jelaslah dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi kata putus, tidak sah salat kalau tak baca Al-Fatihah dalam solat itu, tak sah. Hazal hadis diriwayat oleh Ibnu Khuzaimah, Abu Hatim, Ibnu Hibban dengan sanad yang sahih. Wa hakama Abu Hatim Ibnu Khuzaimah menghukumnya sahih. Dan alhamdulillah hadis ini para pengkaji yang kemudian pun menyokong, mengatakan hadis ini sahih. Hadis baca Fatihah itu wajib adalah sahih. Baik, kita berpindah pula kepada hadis yang ke-121. Wa fi sahihaini. Pelajar ingatlah, kalau kata sahihaini itu makna dua kitab sahih. Apa dia kitab? Al-Bukhari wa Muslim. Bukhari dan Muslim. Daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, la salata illa bi Fatihatil kitab. La salata illa bi Fatihatil kitab, maknanya tidak ada kecuali, tidak sah salat tanpa membaca surah Al-Fatihah yang menjadi pembuka kitab. Tak sah salat. Adalah kecuali di sini pelajar. Macam orang masbuk, itu lain. Orang masbuk dia mari imam dah rokok dah, tak payah baca Fatihah, dia terus rokok dengan imam. Gugur Fatihah dia tu dengan sebab dia masbuk. Habis Fatihah dia telah ditanggung oleh imam yang dia baca tadi. Baik, kita pergi kepada hukum. Wajib membaca lafaz Bismillahirrahmanirrahim, kerana ia merupakan ayat pertama daripada surah Al-Fatihah. Khilaf ni masalah ni. Masalah bismillah dalam Fatihah ni khilaf. Cuba ambil Quran. Ada Quran itu. Cuba buka tengok. Al-Fatihah ni nombor berapa? Bismillahirrahmanirrahim dalam Fatihah. Ada nombor tak ada nombor? Ada? Tak ada? Tak boleh dia kata tak ada. Tengok, ada setengah mushaf ditulis Bismillahirrahmanirrahim nombor 1. Ada sekurang dia tak tulis nombor 1. Jadi dia kata ada khilaf situ dalam masalah Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita pun nombor 1 baca. Jadi khilaf tak khilaf para pelajar sekalian, itu perbahasan dari sudut ilmiahnya. Tapi bagi kita, amalan kita mesti baca. Perlahan ke kuat kena baca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali kita baca tengah surah. Fatihah tak di tengah surah, mesti kena mula daripada awal surah baru sah salat. Surah lain. Baik. Wajib pula hukumnya membaca Al-Fatihah lengkap dengan seluruh harakat tasydidnya. Ingatlah, iyyaka. Kena kemah dia punya bunyian. Harakat tasydidnya yang berjumlah 14. Tanda pelajar. Dalam Fatihah tu ada 14 tasydid. 14 tasydid. 3 dalam bismillah,
Bismillahi Ar-Rahmani Ar-Rahim. Ada 3. Wal baqi ba'daha. Sebelah lagi duduk dalam Fatihah. Dalam Fatihah. Apabila menghilangkan satu tasdid saja, maka bacaannya batal. Wajib hukumnya membaca surat tersebut secara berurutan dan berkesinambungan. Mana tak boleh kita baca terbalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim. Maliki yaumiddin. Boleh? Tak sah. Tidak sah solat baca terbalik itu. Walaupun cukup 7 ayat. La, mesti tartib alhamdulillahirabbil alamin sampai ke waladdallin. Fa in taraka. Kalau dia apabila ikut tertib peraturan sinema, maka bacaannya tidak sah kalau tak ikut tertib, namun tidak mengapa untuk diam sejenak untuk menarik nafas. Macam kita ni sini semput. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyawa dulu. Boleh tu. Tidak kata tak boleh nyawa, kata boleh nyawa jadi apa ni tarawih berapa minit 23 rakaat hok laju, tengok tak? Berapa minit? 7 minit. Oh laju dia. Kalau kita buat gitu kan agak. Siapa nak jadi tok imam? Cabut lutut aku. Nak tahu tok imam tu naik agak gol ni batin situ. Kau tahu cabut lutut dah. Yang laju dah tak ada nak beri. Main-main dah. Tak boleh kita solat ni ada tumakninah, dia panggil. Ada ketenangan. Mana boleh main lagu tu. Baik. Apabila makmum sujud tilawah bersama imam, dengar, bila makmum sujud tilawah bersama imam atau mendengar imam mengucapkan amin sehingga dia turut sama mengucapkannya, atau imam memohon rahmat, mana siapa kata ayat-ayat tentang syurga, imam kata Allahumma ja'alna min ahliha, ya Allah jadikan kami daripada ahli syurga. Bila dia baca ayat tentang neraka, dia kata Allahumma ajirna minan nar. Macam mana kalau dia dengar macam tu, sehingga dia turut sama mengucapkannya, atau memohon rahmat atau memohon perlindungan daripada neraka lantaran bacaan imam yang berkaitan dengannya, sedangkan si makmum tersebut sedang membaca Fatihah, maka bacaannya tidak terputus menurut salah satu daripada pendapat yang benar daripada 2 pendapat yang ada, sebab dia memiliki keuzuran. Kita tengah baca Fatihah, imam bila baca ayat tentang azab, dia terkesima, dia terkedu. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Allahumma ajirna minan nar. Kita duk baca Fatihah ni pun apa dia? Kita pergi kata juga tidak batal. Maknanya Fatihah tu tak putus. Walaupun ada celah tu doa. Wadah? Apabila salah seorang salah bukan salah seorang. Lahan dia panggil lahan. Tulis. Lahan. Fa in lahana fil Fatihah. Apabila dia salah baca semasa Fatihah dengan kesalahan yang merosakkan maknanya, maka solatnya batal. Sedangkan jika tidak merosakkan ucapannya, merosakkan maknanya, maka bacaannya tetap sah. Yang merosakkan makna, tengok ni belajar. Seperti mengucapkan an'amti. Sepatutnya an'amta. Dia baca bagi bawah an'amti, atau bagi depan an'amtu dengan harakat kasrah atau dhammah pada huruf ta, atau mengucapkan iyyaki na'budu, patutnya iyyaka dengan harakat kasrah pada huruf kaf. Itu dia panggil merosakkan makna, sebab kaki itu lain. Yang tidak merosakkan makna seperti Rabbul Alamin dengan harakat fathah atau dhammah. Dia kata Rabbal Alamin, Rabbul Alamin pada huruf ba,
atau membaca nasta'na. Sepatutnya nasta'in, nasta'in bi fathin nun ats-tsaniyah, atau nasta'in, nasta'an, nasta'in. Tak boleh lagi tu. Dengan harakat fathah atau kasrah pada huruf yang terakhir. Tapi dia kata tak lagi makna dia. Apabila membaca lafaz waladdallin dengan huruf za. Ni ada ni orang setengah negara dha dia tukar dengan za. Walazzallin. Apa jadi? Maka solatnya batal menurut pendapat yang paling rajih. Rajih tu makna kuat. Pendapat yang paling kuat daripada dua pendapat yang ada, kecuali jika tetap tidak mampu mengucapkan huruf dad setelah mempelajarinya, maka dimaafkan. Contohnya, orang ni dia lidah dia tak pasal, telor orang panggil telor dah. Waladdallin. Tapi orang Melayu jarang gitu. Itu orang Pakistan. Orang Melayu dia waladdallin. Ya ke tak? Aja tak? Kata ghairil maghdubi alaihim. Bunyi do teh. Betul awal sebelum jadi tok lepas. Nah. Waladdo. Jadi mai waladdallin. Sudah. Tak boleh lagi tu. Kena betul balik. Itu dia panggil lahan. Maknanya kesalahan bacaan. Baik, akhwan kita. Maka batal mengikut pendapat yang paling rajih daripada dua pendapat yang ada, kecuali jika tetap tidak mampu mengucapkan huruf dad setelah mempelajarinya. Puas ajar dah kita ni. Takkah kita nak kikih lidah dia macam orang panggil burung apa boleh cakap tu, boleh kecek burung apa? Kakak tua dia kikih lidah tu. Akhir sekali cakaplah dia. Mengucap pandai kakak tu. Nah. Asyhadu alla ilaha illallah, bunyilah dia bunyi. Bolehlah kita faham kalau kita perhatikan boleh. Baik, tulis tepi kita. Orang yang tak boleh baca Fatihah, hukum apa hukum dia? Apabila tidak boleh membaca Al-Fatihah, maka digantikan dengan ayat-ayat yang lain. Kita baca ayat lain lah. Sebanyak ayat-ayat Fatihah. 7 ayat tu kita baca ayat lain kalau kita ingat. Apabila tidak boleh membaca Al-Quran sama sekali, maka digantikan dengan zikir-zikir seperti tasbih dan tahlil sebanyak ayat-ayat dalam surah Al-Fatihah. Jadi kita tukar. Dia ni pandai tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. So ayat kira. Subhanallah. Ulang. Jadi dia tasbih tu sekadar 7 ayat Fatihah. Sekadar 7 ayat Al-Fatihah. Apabila tidak boleh membaca zikir sama sekali. Mu'allah baru masuk Islam ni. Tak boleh nampak zikir pun tak boleh baca ni apa benda. Dan tidak ada waktu untuk belajar, baru masuk Islam. Maka cukup dengan berdiri sepanjang waktu bacaan Al-Fatihah, kemudian rukuk dan solatnya sah apabila tidak ada waktu untuk dia belajar. Tapi kalau dia ada waktu kena ngaji dulu, tak boleh. Tidak boleh bermudah-mudah dalam masalah ini. Jangan ajar bermudahlah. Kita ni kadang-kadang kita ajar orang tu tak. Beres ya bos. Awak baru belajar. Jadi jangan duk cincai gitulah. Kita ajar betul-betul dia belajar sebab dia baru masuk Islam. Dan dia masuk Islam sebab dia nak jadi orang baik lah. Jadi kita kena ajar betul-betul. Akan tetapi, dengar. Akan tetapi, jika ada waktu untuk belajar, dia tak belajar. Tapi dia kena maya juga. Maka mesti mengulangi solatnya itu. Minggu depan, dia pandai dah baca Fatihah, dia kena ulang balik solat dia seminggu yang dia tak belajar Fatihah. Bagaimanapun juga, setiap kali memiliki kesempatan untuk belajar, maka wajib hukumnya belajar surah Al-Fatihah. Sedangkan jika hanya mampu membaca surah Al-Fatihah dalam bahasa Arab, bahasa bukan Arab, dia pandai terjemahan, dan tidak boleh membacanya dalam bahasa Arab,
maka tidak boleh membacanya dalam bahasa selain bahasa Arab dan mesti digantikan dengan bacaan-bacaan seperti yang sudah kami jelaskan di atas. Dia tukar sama ada dia ayat lah yang dia ingat ataupun baca tasbih, tahlil, tahmid, takbir, bolehlah kita. Dia orang lain duk baca Fatihah, dia duk baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Malah mana orang baru belajar. Ada setengah orang bukan Islam ni dia pandas. Tak, dia kata Allah akbar dia pandas. Budak-budak ngaji sekolah kan, dia campur dengan orang Islam. Dia pandas tu, mau baca tu. Ana tengok dalam video ni Cina kampung ni. Dia kata la ilaha illallah, molek-molek bunyi. Dari Fatihah dia tak belajar tak boleh. Dia kadang-kadang dia belajar ni dia ikut slang dia. Lu gua cakap kan. Jadi bila dia baca Fatihah pun lagu tu juga walad tadi. Iya kata bodoh, iya kata saya. Jadi saya kata mana ada kata-kata dalam solat, dalam Fatihah. Main kata-kata pula dah. Munggu dia makan kata buat tu. Jadi ingat jangan main. Ini kita kena betul bacaan dia, jangan duduk main-main. Jangan buat nyanyi ke kawan gitu. Kemudian setelah Al-Fatihah, tulis tepi kita bacaan ba'dal Fatihah. Selesai dah kita Al-Fatihah. Kemudian setelah baca Al-Fatihah, setelah kita baca Al-Fatihah tu, membaca surah yang lain atau sebahagian daripada surah. Boleh kita baca surah lain. Hukumnya sunat. Apabila ditinggalkan, maka solatnya sah dan tidak perlu sujud sahwi. Baik dalam solat fardu ataupun solat sunat. Tidak disunatkan membacanya dalam solat jenazah. Tulis pelajar. Adapun surah-surah itu tidak disunatkan membaca apa? Tidak disunatkan membaca dalam solat jenazah. Solat jenazah nak ringkas. Allahu Akbar terus pada Al-Fatihah. Jangan baca. Doa iftitah pun tak baca. Tadi auzubillahi syaitan baca. Baca. Dalam kitab ni baru belajar. Abih waladdallin amin. Takbir yang kedua. Untuk kita baca selawat pula. Tak ada baca surah dalam apa? Dalam solat jenazah. Ingatlah. Tidak disunatkan membaca surah dalam solat jenazah menurut pendapat yang paling benar daripada dua pendapat. Kerana solat jenazah adalah solat ringan. Kita tak mau lama-lama. Ringkas-ringkas je kita mau. Sebab nak angkat jenazah ni pergi ke kubur. Kita baca macam-macam lagi. Lepas solat jenazahnya mengatik sampai 20 minit. Caca situ. Lah. Kemudian boleh memilih antara membaca satu surah secara sempurna atau hanya sebahagian isi surah. Kita baca satu surah ataupun sebahagian. Surah pendek lebih baik kerana lebih mudah untuk dibaca daripada surah-surah panjang. Dianjurkan untuk membaca surah sesuai dengan turutan Al-Quran. Mana ikut juzuk. Ikutlah Al-Quran tu. Jangan tukar-tukar. Iaitu pada rakaat kedua membaca surah setelah surah yang dibaca pada rakaat yang pertama. Jangan terbalik. Itu sunnah. Namun boleh saja di sebaliknya. Manakala terbaliklah kita kata. Kita pergi baca apa dia ni? Qul huwallah. Lepas tu pergi baca kuliah pula. Terbalik. Sepatutnya kuliah dulu kan. Baru qul huwallah. Tengok nota di bawah dia kata, kalau sebaliknya macam mana? Tengok nota 67. Dalam kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran, kitab Imam Nawawi juga ni, baca tadi, Kamis. Bererti telah melakukan perbuatan makruh dan dia juga bererti terbalik.
Itulah sepatutnya. Tengok balik kitab kita. Sepatutnya ikut tartib. Kalau terbalik, sah. Yang disunatkan adalah membaca surah setelah membaca Al-Fatihah. Fatihah dulu baru surah. Apabila membacanya sebelum Al-Fatihah, maka tidak dihitung telah membaca surah. Mari terlebah baru semaya ni, baru belajar semaya, nyeri tukar. Dia baca Qul a'udzu birabbin nas, lepas tu baru baca Fatihah. Jadi Qul a'udzu birabbin nas tu tak kira. Lepas Fatihah kena baca lain pula. Sebab belum masuk waktu. Belum masuk waktu. Perlu dipahami bahawa penjelasan kami tentang sunatnya membaca surah berkaitan dengan imam. Imam baca surah, orang yang solat sendiri baca surah, dan makmum baca surah bila? Pada solat sirriyah. Makmum baca surah pada ketika solat perlahan. Zuhur, asar tu baca surah. Sedangkan pada solat jahriyah, solat yang imam baca kuat, maka makmum tidak lebih daripada membaca Al-Fatihah apabila mendengar imam membaca surah. Bila imam baca surah, kita baca Fatihah je, lepas tu kita dengar bacaan. Jika tidak mendengarnya, mikrofon punah atau duduk jauh, atau hanya mendengar suara bunyi orang baca tapi tak tahu apa, dia panggil baca, dengar tetapi tak tahu apa, dia panggil ham-hamah. Tulis kau Arab, dia kata au sami'a ham-hamatan. Ham-hamah mana bunyi ngongeng-ngongeng tapi tak tahu tak imam baca apa. Apa yang kita nak buat? Maka dianjurkan membaca surah menurut pendapat yang paling benar, asalkan tidak mengganggu makmum yang lain. Mana kita tak dengar tu imam baca apa ni. Jadi bolehlah kita baca surah supaya tak senyap saja. Kalau senyap saja mungkin kita jadi khayal, jadi mengantuk, tak tahu apa. Jadi kita bacalah surah. Allahu Akbar. Baik. Tulis tepi kitab tajuk baru. Beberapa surah pilihan dibaca dalam solat. Surah-surah pilihan yang dibaca dalam solat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi baca apa? Kita akan belajar nanti insya-Allah. Agak-agaknya bila tu? Pagaya. Lamanya. Baiklah, kita break sekat tu. Tanda pelajar. Tulis surah-surah yang dibaca selepas Al-Fatihah. InsyaAllah kita akan sambung dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.